Insiden ikan siakap mahal di Langkawi. Kali ini wanita pula luah rasa berang selepas dicas RM1,700. Pada viral pada ketika itu, seorang wanita memuat naik gambar ikan siakap berharga RM1,000 guys. Tapi ini penjelasan beliau sebenarnya. Jom kita tengok. Restoran terapung selepas menaiki bot untuk melihat keindahan alam semula jadi di Kilim Geoforest Park guys. Jom kita tengok. Sekarang ni saya berada di Langkawi. Saya terpanggil untuk bayar balik duit kakak atau makcik yang telah bayar ikan siakap RM1,000 lebih tu. Okey, tak apa. Boleh tak you tag kakak atau makcik tu, cakap kat dia, Datuk Seri Vida nak tolong bayar balik. Okey? Saya belanja lah. Boleh? Saya tak tahu dia siapa, tapi tolong tag atau tolong DM saya, bagi saya bayar. Alang-alang saya berada di Langkawi ni, bagi saya bayar balik. Akak ada di Langkawi lagi tak? DM saya, boleh? Sebenarnya masa kami pergi, dijadikan cerita, kami pergi satu keluarga, 4 keluarga dengan kawan-kawan. Jadi masa tu tak plan untuk makan di situ dan tak tahu pun ada restoran di situ. Kami ada 11 orang kanak-kanak masa tu. Jadi masa tu orang bot cakap dekat kami, makanlah dekat sini kak, dia kata kan. Senang, ada budak-budak lepas mandi snorkeling balik dah tak payah cari makanan, mudah. So nanti diorang dah order, diorang sediakan. Jadi kami pun fikir okeylah, betul lah. So kita orang turun bot, kami bertiga saja, budak-budak semua dalam bot, kami order tanpa maknanya masa tu tak tahu ada harga restoran tu sebegitulah. Katanya pelihara ikan yang dipelihara dalam yang sudah tahun pelihara, bukan nak ikan yang duduk di dalam tray untuk jualan, tapi Nina nak yang dipelihara. Yang tu kisah yang di viral yang tu orang yang lagi seorang, tapi kalau nak kami pun memang sama-sama report aduan kepada KPDN HEP. Tuan Faris yang dikatakan nak ikan show tu sebenarnya tak ada, kami tak minta pun ikan show tu. Datuk, memang kami tak ada apa logiknya yang nak ikan show. Lepas tu sangka ikan siakap dia tu di belakang, maknanya bukan depan-depan. Yang dijadikan ikan show adalah ikan pari yang bernama Ali dan Ahmad. Yang nama Ali dan Ahmad. Apa tu Datuk? Makan ikan siakap 7 kilo ke? Saya dapat yang 5.2 kilo, yang Encik Faris dapat 7 kilo. Macam kami 10 orang dewasa, tapi kami order tu kita biasa makan ramai-ramai kan. Satu keluarga besar kadang-kadang. Takkanlah kita tak tahu order untuk beragak portion tu macam mana kan. So orang lain yang ikan siakap yang di pameran tu Faris lain. Nina banyak ada mana? Kita ada ramai. Semua yang harga 800, 1000. So maknanya kami ni ramai mangsa sebenarnya. Okey. Kami ni sebenarnya ramai mangsa. Dan kita ada simpan setakat ni 7 resit dah dikumpulkan dari 7 keluarga yang tertipu. Jadi kalau saya seorang je kena tipu, logik lagi lah, mungkinlah saya yang tak tahu kan. Tapi kalau 7 orang lagi dan sebenarnya ramai lagi, jadi mungkin ada sesuatu dah di situ. Nina punya apa hari tu? 1,700? Total bill 1,700, betul. Jadinya di sini memang kita orang sebenarnya memang bukan kami highlight isu ni untuk jatuhkan sales Langkawi. Kami juga tak ada niat pada peniaga lain. Sebenarnya Langkawi tu memang masih best macam dulu, tapi kami ditipu di dalam restoran terapung Kilim. Dalam restoran terapung Kilim.
Jadi masa kami order tu kami 3 orang order masa tu. Jadi kami mula-mula nak order 3 ekor ikan masa tu kan. Jadi kami pun tanyalah ikan tu besar mana kan. Lepas tu sebenarnya masa tu memang kita orang tak terfikir yang ikan sangka tu yang akan dimasak, tahu Datuk. So dekat situ pun kami memang naif lah sebenarnya. Kami memang nook lah orang kata, naif kan. Ikan sangka, ikan apa lagi ada kat situ? Dia punya sangka yang paling depan yang memang ditunjuk ikan pari, lepas tu ada lobster dan ikan GT. Ikan GT. Ikan GT tu memang kami tahu mahal. Kalau memang kami order saja-saja ikan GT tu memang mendapat lah. Tapi kita fikir ikan siakap, ikan biasa yang kita pergi pasar. Yang memang kita tahu ikan tu yelah kan ikan kebiasaan sebenarnya yang kita makan. Jadinya tak terfikir pula bila ikan kebiasaan sebenarnya yang kita makan. Jadinya tak terfikir pula bila kita tanya berat, besar, kita tanya besar tu besar mana sebab kami nak agak saiz anggaran. So takut terlebih order. Dia kata besar sikit lah kak daripada ikan biasa, dia cakap. Jadinya kita orang kata okeylah kak, kurangkan 2 ekor. Daripada 3 ekor tadi tak apalah 2 ekor sebab dia kata besar kan. Jadi kami fikir okey kalau besar pun dia tunjuk kat lengan. Dia kata daripada pelipat siku sampai kelengkeng dia kata. So kami macam okeylah mungkinlah dalam 2 kilo, 2 kilo setengah. Dan kami sangat-sangat jelas yang harga diletakkan di menu RM16 per 100 gram. RM16 per 100 gram. Jadinya bila kami congak macam bila dia tunjuk saiz ikan daripada hujung jari kelingking sampai pelipat siku. Okey, logiknya mungkin 2 kilo setengah lah paling pun kan. Darat 160 mungkin satu ikan 300 lebih. 2 ikan 700-800 tapi ramai boleh makan. Rasa masih reasonable lah. Saya pun pernah makan tomahawk wagyu 800 tapi sebab kita tahu harga apa yang kita bayar. Jadi masa dia tunjuk tu kami kata okeylah 2 ekor. Dan dia tidak ada cakap pun ikan tu harga luar tak macam biasa ke apa, tak ada cakap. Lepas tu kami order nasi, kami order macam biasa. Lepas tu dia tanya lagi, lobster tak nak ke kak? Tak nak tambah lobster ke? Dia tanya. Kalau lepas tu dia tak lepas masa kami confirmkan semula. Saiz dia tu betul ke? Besar macam tu, nak tahu cukup ke tak? Jadi tapi masa tu dia tak ada panggil untuk tunjuk ikan. Dia tak ada panggil untuk tunjuk ikan. Selalunya orang akan tunjuk ikan tapi kami pun masa tu budak-budak dah huru-hara dalam bot kan. Dah huru-hara dalam bot. Jadi kami pun macam okeylah percayalah berniaga tu pun satu ibadah kan. Takkanlah nak menipu. So kami pun rasa macam mungkin orang kedai memang dah biasa anggarkan portion. So takkanlah tak boleh anggar, betul tak? Jadi dekat situlah juga kecuaian kami sendiri Datuk. Dekat situlah mungkin kecuaian kami sendiri tak insist untuk tengok ikan. So masa tu kami pun teruskan tour tak tengok ikan. Tapi kami bagi tahu agak-agak untuk 10 orang makan dewasa. Budak-budak tu ialah kita tak makan sangat kan budak-budak. So balik masa sampai tu dihidangkan satu ikan, kami order 2 jenis ikan siakap dan ikan siakap merah. Ikan siakap satu ikan siakap dihidang dalam 3 pinggan lauk. 1 ekor. Maknanya kami ada 6 pinggan ikan. 6 pinggan ikan. Jadi masa tu saya dah tak sedap hati dah. Saya kata ni macam kes ikan patin tempoyak je ni kan. Ikan patin sangka yang pernah jadi viral juga dulu tu. Tapi saya diamkan lagi.
So masa tu kami dah siap makan, kawan saya dah bisik kat sebelah, dia kata kau ada bawa duit lebih tak cash? Aku rasa dalam 7-800 ni, kalau tak cukup nak pinjam dulu. Saya kata tak apa, kita orang ada bawa cash, tapi tak adalah bawa cash masuk paya bakau 1,000-2,000 Datuk. Mana ada orang bawa masuk paya bakau beribu kan. Jadinya masa tu kami pun kata okeylah, jom kita sama-sama pergi kaunter. Masa tu kawan saya terkejut 1,700. 1,700. Bila kita tengok bil, siakap tu berat 5.2 kilo. Berat sekampik beras. Saya pun memang kata tak pernah. Sedap tak? Dia masakan, saya minta maaf. Nak kata ni review jujur daripada saya. Saya pun memang jenis suka makan, tapi tidak memuaskan dah cara masakan kan. Cara masakan tu biasa je. Bukan nak kata sebab ni ke tak. Saya jenis kalau bagus. Saya jenis suka recommend tempat bagus, makanan sedap kan. Tapi yang ni makanannya biasa saja. Air tembikai kami order 3 jam. Hai secara, sebab bukan kami nak sombong Datuk, tapi ada yang lebih memerlukan. Kami cuma tak nak orang lain teranaya. Tu saja. Okey, kalau Memang betul orang kata saya berniaga. Gaji saya pun alhamdulillah Allah bagi rezeki anak-anak, suami, kami semua rezeki murah rezeki alhamdulillah, dan saya pun memang terinspirasi daripada Datuk buat amal daripada apa yang kita dapat rezeki kita kongsi. Tapi sekarang ni masalahnya kami hanya tidak setuju dengan etika, adab, garar daripada perniagaan yang samar-samar, garar dan juga penipuan. Benda tu bukan nak kata lah, macam ada orang kata macam kurang bijak. Kenapa tak tengok timbang? Dia macam ni lah, kalau kita rasa kita cerdik 10 kali, orang tu nak menipu, dia ada macam-macam hal lah nak menipu. ya. Kan? Okey. Tapi saya tak puas hati Nina. Mungkin saya akan buat sesuatu dengan saya dah minat nak bagi Nina tolak apa. Take your time, because this conversation will not end here. We have to communicate lagi, because saya tertarik sebab Gunakan ikan siakap sama lah. Tapi tak yang peniaga yang tak telus. Datuk recommend tempat yang sedap. bagi saya masak ikan siakap terbang, saya post kat Johor. Sedap. Boleh, insya-Allah. Lagi putih. Kami terima seikhlasnya. Kan duit nak bagi untuk belanja Nina welcome to lagu itu, still my heart goes to you. Yet you decide, and we will discuss later apa yang buat dengan bajet begitu. Tak nak orang lain tak naya. Dan saya kata orang kata setelah disiasat oleh KPDKK, kedai itu menang sebab dia dah pamerkan harga. Nina yang jadi buruk dah nak, kau nak melacak, kau nak bising. Kau ingat kau banyak orang tu nak murah. Salah ini netizen ni nak kena piak. Apa? You tak faham, you tak duduk di tempat orang yang sentiasa food hunter. Makan bagai-bagai makan, patutnya berapa, budak makan banyak mana, setakat mana. Alah you ni. Ya, betul. Jadi nanti kita cakap dah clear, lebih ringkas dan tu lagi. Bila Nina free nanti kita DSV, buat lagi. last but not least, sebenarnya memang kami dah bersepakat sesama kawan kami, kalau betul DSV masih insist, kami memang niat nak infakkan saja, salurkan pada yang memerlukan, kami serahkan pada DSV, infakkan pada yang lebih memerlukan. Tak kisahlah kalau ada peniaga-peniaga kecil kat Langkawi yang rasa ini bukan propaganda ke apa. I tak faham orang yang ingat kami nak viral. Kami bukan viral.
kalau nak ikutkan kami punya post, kami jual produk kami pun sendu. Tapi kita share tu sebab kita punya rasa responsibility, kita rasa kita sebagai seorang khalifah sedara sesama Islam tak nak yang lain teranaya. So tak sedap lah kan, mulut yang sedap dia cakap, you tak kenal you tak kenal orang-orang mangsa yang kena, and you fitnah, sedap je dosa kering masuk macam tu, you tak takut ke kan? Lah pada peniaga, takut dengan Allah lah, kita berniaga lillahi ta'ala, kita berniaga ni lillahi ta'ala. Duit yang kita dapat, zumba rezeki yang kita dapat tu sebenarnya ada rezeki orang lain, ada bahagian orang lain. Siapa yang duk kata-kata macam-macam pasal Nina ke ataupun the gang-gang yang terkena sebab mahal. Orang tahulah orang biasa travel, makannya banyak mana, bajetnya banyak mana. You ni mulut ni jangan masuk mulut longkang Adalah reason dia nak menyuarakan sebagai pengguna. Ya, share with you guys supaya you all tak terkena lagi, faham tak? Supaya you tak terkena datang, because now it's time untuk cuti. So prepare your mind. Set your mind macam mana you nak order makan, just kalau bukan stay kat situ, main timbang-timbang macam tu. Nina, saya takut live mampu daripada tak boleh save, saya end dulu. Okay, terima kasih Datuk. Good friend Terima kasih. Siapkan